What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto. Alright guys, so dalam video ni aku nak share dengan korang spoiler lengkap untuk chapter 1037. Tapi dalam video ni aku tak kepilkan sekali dengan keratan manga. Nanti keluar chapter 1037 nanti aku masukkan sekali. Okay, alright, so again thanks to Redon from Arlong Park Forum kerana menyediakan info ini kepada kita, so kita dapat gambaran penuh what will happen dalam chapter 1037. Cuma menunggu manganya sahaja untuk keluar. Alright, jom let's proceed with the content. RM11.90 saja. Sedapat Lazada ada semua. Mari tak boleh lupa. Itu sambal chicken tandoori. Saya tak boleh lupa sambal chicken tandoori. Satu kali makan, dua kali mau. Tajuk chapter 1037 nanti akan dijudulkan sebagai Shuron Haki, dan di cover page chapter nanti kita akan mendapat sambungan untuk cover story berkenaan dengan Jerma Devil 6. So chapter akan bermula di Flower Capital, di mana kita dapat melihat penduduk di sana masih meraihkan lagi perayaan itu. Sungguh pun hampir tiba ke penghujungnya. Beberapa kanak-kanak dan orang dewasa sedang menulis hajat mereka masing-masing ke atas tanglong kertas terapung supaya dapat diperpanjangkan kepada moyang-moyang mereka, seterusnya memenuhi segala hajat mereka. But untuk kita orang Islam, kita selalu yakin bahawa selain daripada Allah, tiada dapat mengabulkan hajat-hajat kita. And until then my gang, kemudian scene beralih ke arah bumbung istana Onigashima. Pertarungan antara Kaido menentang Luffy telah terhenti. Luffy kelihatan terkejut melihat Kaido yang telah kembali ke bentuk manusianya, dan bukan itu sahaja, Kaido telah terlupa akan satu barrel sakinya dan dengan tenang meminum sake tersebut. Perkara itu membuatkan Luffy menjerit ke arahnya dengan penuh kemarahan. Luffy bertanya kepada Kaido dengan penuh rasa marah mengapa dia mabuk. Kaido kemudiannya membalas bahawa dia mabuk sebab dia sedang berseronok dan siap offer Luffy lagi untuk mabuk sama-sama dengan dia. Kemudian Kaido memberitahu Luffy bahawa sekarang ini di Flower Capital sedang dirayakan Fire Festival, dan di Onigashima juga sedang dianjurkan a great banquet, tapi Luffy telah pun memusnahkannya. Kemudian Kaido telah menangis bersulam tawa. Inilah yang dipanggil ketawa dan air mata. Ketawa bersama, menangis bersama. Melihatkan Kaido yang kelihatan mabuk di matanya, Luffy segera bergegas ke arah Kaido dan memarahinya kerana mabuk dan mengatakan kepada Kaido supaya Kaido tidak menggunakan mabuk sebagai alasan. Kaido dilihat terus tertawa dan bersandar pada kanabonya supaya tidak terjatuh, dan Kaido kemudiannya tertawa dengan kuatnya dan berkata kepada Luffy bahawa mabuk tidak akan melemahkannya, dan mengatakan bahawa dia mengakui Luffy adalah seorang saingannya yang kuat. Luffy kemudiannya meniup tangan kanannya dan memanjangkannya untuk menyerang Kaido ketika Kaido terus berucap. Kaido berkata, dah lama aku tak bertarung one by one se-serius ini. Luffy menyerang Kaido, namun Kaido sambil ketawa telah melompat ke belakang dan mengelak serangan itu dengan teknik baharunya, Shuron Haki. Kaido kemudiannya bertukar ke mod hybridnya dan menggunakan style pertarungan baharu. Kaido menjerit Warai Jogo yang bermaksud Laughing Drunk Mode. Kemudian Kaido menghentak Luffy dengan kanabonya yang bernama Ragnarok. Serangan Ragnarok itu sungguh kuat sehingga mereka-mereka yang berada di live floor melihat bumbung istana itu berantakan. Dan Luffy menerima kesan hentakan itu yang disasarkan ke arah dahinya. Kaido kemudiannya bertukar ke mod naganya dan berada di atas tanah sambil terhuyung-hayang kemabukan. Kaido mengatakan pertarungan antara dia dan Luffy ini menyeronokkan baginya. Namun kedua-dua istana dan pulau ini telah separuh musnah dan mengatakan dirinya tidak berguna kerana tidak dapat melindungi istananya sendiri. Luffy yang menerima serangan dari Kaido tadi merungut kesakitan. Kemudian Kaido memasuki mod baru dalam mod mabuknya yang bernama Ochikomi Jogo, which is Sad Drunk Mode. Kaido kemudiannya kembali merungut betapa dia baru sahaja membina istananya dan tempoh masanya akan mengambil 5 tahun sambil tersedu kemabukan. Luffy kemudiannya bangun dan lari meluru ke arah Kaido, dan dia berkata kepada dirinya supaya berhati-hati sambil tercungap-cungap. Kaido kemudiannya menyambung bahawa dia sudah pun buat yang terbaik namun masih lagi belum mencukupi. Mungkin yang Kaido maksudkan itu adalah berkenaan istananya itu. Kemudian ketika Luffy hampir tiba dekat Kaido, Kaido telah menyerang Luffy dan dengan lafaz Tatsu Maki Kaifu, Kaido menyerang Luffy. Luffy berjaya menepis satu dari serangan angin berbilah tajam itu yang membuatkan tepisan angin berbilah itu memotong sebuah bongkah batu dengan mudahnya. Kaido kemudiannya berubah ke mod hybridnya kembali dan mula untuk menangis tanpa kawalan. Kemudian satu lagi text box muncul memberitahu bahawa Kaido sekarang berada dalam mod Naki Jogo, which is Crying Drunk Mode. Kaido kemudiannya menyuruh Luffy untuk menjauhkan diri darinya sambil memaki hamun Luffy. Kaido then bersiap untuk menyerang Luffy sekali lagi dengan kanabonya.
tubuhnya dan berkata kepada Luffy bahawa orang yang bersungguh macam kau patut rasa serangan ini. Kaido menjerit Raime, namun belum sempat Kaido hendak menyerang Luffy dengan serangan Raime hakinya, Luffy terlebih dahulu melompat ke atas sambil berkata dia tidak akan biarkan Kaido hantarkan serangan itu kepadanya, dan Luffy berjaya mengelak serangan itu dan Luffy bersandar kepada kanabo Kaido untuk melontarkan dirinya ke arah Kaido. Dan dalam double page nanti kita bakal melihat satu panel yang sangat-sangat menarik di mana Luffy menyepak dagu Kaido dengan sepakan yang padu dengan kaki kirinya. Serangan itu sungguh gempak sehingga terpercik-percik aura haki berwarna hitam dan spark dengan cahaya hitam. Namun sungguh pun begitu, Kaido masih lagi belum mengalah dan dia berjaya menangkap kaki kanan Luffy dengan ekornya. Kaido yang masih menangis mengheret Luffy ke arahnya dan mereka berdua kemudiannya bertembung berlaga kepala masing-masing dengan serangan headbutt. Namun dalam pertembungan headbutt itu Kaido lebih unggul membuatkan Luffy terpelanting. Luffy kemudiannya mengatakan bahawa haki Kaido semakin kuat. Setelah pertembungan itu Kaido dilihat kembali normal dari mabuknya dan berkata bahawa dia rasa pelik. Kemudian tiba-tiba Kaido menjadi sangat-sangat marah dan agresif. Dia kemudiannya menyerang Luffy dengan serangan Bolo Breath, dan satu lagi textbook akan muncul mengatakan bahawa Kaido kini berada dalam mod baharu Okori Jogo, which is Anger Drunk Mode, dan Kaido sendiri kemudiannya mengatakan bahawa kemabukan dia semakin pudar. Serangan Bolo Breath dari Kaido tadi berjaya dielak oleh Luffy dan sekali lagi meluru ke arah Kaido, dan sambil tercungap-cungap Luffy bersiap untuk melontarkan serangan Gomu Gomu no Rock Gatling. Dan sebelum serangan itu mendarat ke arah Kaido, Luffy dapat melihat Kaido mula untuk menghayun-hayunkan kanambonya dalam bulatan, dan Oda belanja kita satu lagi double page panel pertembungan antara Luffy dengan Kaido. Luffy dengan Gomu Gomu no Rock Gatling gunnya, sementara Kaido dengan serangan Gundari Ryusei gunnya, dan kita memperoleh maklumat bahawa Gundari adalah salah seorang daripada 5 Wisdom King dalam agama Buddha. Luffy menyerang Kaido dengan tumbukan gergasi yang bertubi-tubi dan bersama-samanya tersalut aura Hau Shoku Haki miliknya. Namun Kaido counter attack serangan Luffy dengan menghayunkan kanabonya dan menyeimbangi serangan Luffy. Walaupun kedua-dua serangan itu nampak sengit, kadang-kadang dari serangan mereka berdua itu Luffy dan Kaido berhasil mendaratkan serangan mereka antara satu sama lain. Luffy kemudiannya memperlahankan serangannya dan kemudian berjaya menghentikan kanabo Kaido dengan tangan kirinya. Luffy kemudian memanjangkan kaki kirinya sambil meniup besarkan kaki kirinya. Luffy melepaskan sebuah serangan yang cukup kuat ke arah perut Kaido dan Kaido menjerit kesakitan. Mata Kaido mula memutih sambil darah mula terkeluar dari mulutnya. Raut wajah Luffy dilihat begitu serius dan marah, dan pertarungan itu dilihat sangat-sangat membara. Dan scene telah beralih ke arah puncak Red Line di Marijoa, dan kita akan diperlihatkan dengan Gorosei yang berhimpun di Pangia Castle. Gorosei pertama mengatakan bahawa Levelly tahun ini sudah disumpah, namun Gorosei kedua mengarahkan supaya untuk lupakan dulu sementara ehwal Levelly dan berikan penekanan kepada Wano Kuni, dan mengatakan bahawa tiada siapa percaya bahawa pertarungan itu akan pergi sejauh ini. Kemudian Gorosei ketiga mengatakan supaya sesuatu perlu dilakukan. Nico Robin sepatutnya sudah pun berjadi berkas pada ketika ini. Dengan Kaido dan Big Mom sedang bertarung, akan menjadi lumrah sekiranya ada kematian dalam pertembungan itu. Orang itu perlu dilenyapkan. Kemudian scene beralih ke arah lautan berhampiran Wano Kuni yang memperlihatkan kepada kita kapal World Government masih lagi di situ, dan salah seorang daripada ejen World Government melaporkan situasi melalui Denden Mushi. Ejen World Government 1 mengatakan bahawa semua kapal masih lagi menantikan arahan. Namun kemudiannya dia terkejut dan berkata, apa yang sedang berlaku ini? Ejen itu melihat sesuatu dengan teropongnya dan dia dalam keadaan yang sangat-sangat terkejut dan mengatakan sesuatu sedang menghampiri mereka, sebuah bayang-bayang yang sangat-sangat besar, dan ia seolah-olah kelihatan seperti sebuah pulau yang bergerak. Kemudian scene beralih semula ke arah Pangia Castle di Marijoa. Gorosei dengan tanda lahir di dahinya itu berkata, tidak, itu mustahil. Walaupun untuk orang seperti kami, buah itu telah pun menjadi legenda. Untuk beberapa kurunnya, ia tidak pernah pun awaken walaupun sekali. Kemudian Gorosei dengan rambut blonde bertanya, kenapa World Government memberi nama yang lain kepada Devil Fruit itu? Kemudian di panel terakhir chapter 1037 nanti, kita akan melihat apa yang disaksikan oleh ejen World Government tadi. Ia adalah Zunisha, gajah yang mengendong Zo di belakangnya yang berada betul-betul di bahagian belakang kapal-kapal World Government berhampiran Wano Kuni. Kemudian chapter berakhir dengan Gorosei yang berkata, sebab Devil Fruit itu diberi nama lain dari nama asalnya adalah kerana mereka ingin melenyapkan nama sebenar Devil Fruit itu dari catatan sejarah. Kemudian chapter pun tamat dan kita juga mendapat maklumat bahawa manga akan bercuti minggu depan. So guys, this chapter pada aku sangat-sangat menarik untuk kita nantikan manganya keluar. Nak tengok sendiri macam mana Oda akan pamerkan lukisannya yang pada aku akan menjadi sangat-sangat epic. Gila lah, 2 double page panel kot. Tak sabaran bro. So guys, this is all I have untuk perkongsian kali ini. Please wait for my chapter review.
review yang aku akan keluarkan setelah manga chapter 1037 ni keluar. Okay? And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi